Baik, kita boleh mulakan hari ini, iaitu hadis yang ke-26, muka surat 147, kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita teruskan hari ini. Minta seorang baca, yang baca minta buka mic nanti kejap ya. Yang baca boleh buka mic. Silakan. Hadis 26. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Okey. Wa an Abi Yahya. Kejap. Ada apa? 27 Ustaz. Ada 27. Oh, ada 27. Okey, sorry. Ada 27. Okey, teruskan. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menakjubkan sekali kondisi orang mukmin. Sesungguhnya semua kondisinya adalah baik dan ini tidak akan dialami oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sedangkan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Okey, semak dulu. Baik ya. Hadis yang ke-27 ini, ia menerangkan kelebihan orang mukmin yang tidak ada pada orang selain mukmin. Itulah kelebihannya. Senang atau susah, dua-dua jadi pahala. Dua-dua jadi kebaikan. Ya, jangan kita rasakan ya bahawa ya ketika kita susah kurang pahala, ketika kita senang banyak pahala. Tak, ya. Dua-dua boleh jadi pahala, dua-dua boleh jadi kebaikan. Ya, dikatakan bahawa ya Rasulullah SAW yang bersabda, ya, dia bersabda, katanya menakjubkan, ajaban. Mana ajaban ni ajaib, hairan. Ya. Hairan kepada urusan mukmin. Ya. Sehingga semuanya jadi kebaikan buat dia. Ya, jadi kebaikan buat dia. Sebabnya apa? In asabathu sarran syakara. Bila dia memperolehi atau menempuh kebaikan, dia bersyukur. Bila dia mendapat kesenangan, kesihatan, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, Engkau beri aku kesihatan. Syukur, Ya Allah, Engkau beri aku nikmat. Ya, syukur, Ya Allah, Engkau beri aku kehidupan. Jadi, ya, dalam keadaan dia senang, ya, dia sentiasa bersyukur pada Allah. Dah jadi kebaikan buat dia. Jadi pahala buat dia. Tapi ada masanya juga, ya, Allah uji kita dengan ya, sesuatu musibah, ya, ataupun bahaya. Ya. Tapi dia sabar, ya. Dia sabar. Jadi, ya, bila dia mendapat satu kesusahan atau disebut darra, contohnya dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia sakit, ya, hal itu ya, dia boleh sabar lagi. Itu menunjukkan ya, kebaikan buat dia. Itu dikatakan bahawa ajaib betul orang mukmin ni. Dia senang susah, dua-dua menimba ilmu, dua-dua menimba pahala, dua-dua menimba kebaikan. Itu kelebihan orang mukmin. Tapi kalau orang bukan mukmin, bila dia ditimpa kebaikan, bersyukur ya.
Bukan dia nak bersyukur kepada Allah. Kadang mengaku, inilah kerja aku. Sebab aku kerja keras. Aku boleh dapat kesenangan. Aku dapat kekayaan macam ni. Sebab tu aku jaga kesihatan aku. Aku boleh sihat selama-lamanya. Dia sombong dengan ilmunya. Dengan kepandaiannya. Ya. Tapi bila ditimpa musibah, keluh kesah. Ini orang bukan Islam. Dia keluh kesah. Dia menyangka buruk terhadap Allah, menyangka buruk terhadap orang mukmin, menyangka buruk terhadap Rasul, tak percaya agama. Keluh kesah. Jadi ini bukan sifat mukmin. Ya, jadi sifat mukmin apa? Itu dikatakan, ingatkan hadis ini, bila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Jadi kebaikan buat dia. Bila dia mendapat kesusahan, dia bersabar. Ya, lalu jadi kebaikan kepadanya. Ya, hal ini pahala. Kalau nak tahu, jadi pahala tak putus. Tak, pahala mengalir. Ya, tak putus-putus pahala. Inilah kelebihan orang mukmin. Okey, sambung lagi. Tuan-tuan, baca teruskan. Kata asing tu. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nombor 299. Kosa kata asing, ajaban, menakjubkan sekali. Setiap anak Adam, manusia akan kagum atau heran jika melihat sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal. As-sarra'u, kesenangan, iaitu sesuatu yang menyenangkan dirinya. Darra'u, kesusahan, yakni sesuatu yang membahayakan atau melukai badannya, termasuk segala sesuatu yang buruk berkenaan dengan keluarga, anak ataupun hartanya. Ya, artinya darra' ni keumumannya ialah semua. Kadang bukanlah musibah tu kena pada diri kita, tapi kadang terkena pada anak kita, anak cucu kita. Kita pun terasa sakitnya, terasa susahnya. Atau saudara kita, Jadi hal itu adalah darra'. Lagi? Kandungan hadis. Kandungan hadis, seluruh kehidupan orang mukmin adalah baik. Pahala baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun sama. Bagi yang tampak olehnya buruk maupun baik. Orang mukmin yang sempurna keimanannya dan tulus keyakinannya akan sentiasa bersyukur kepada Allah ketika merasakan kesenangan dan akan bersabar atas kesusahan yang menimpanya. Dengan kata lain, dia selalu berada pada posisi reda. Kerana itulah penderitaan yang dialaminya berubah menjadi kenikmatan. Begitu pula ujian yang berubah menjadi anugerah baginya. Sebab dia memahami bahawa di dalamnya terkandung banyak pahala dan kesudahan yang baik. Kebalikannya adalah orang kafir, dia sentiasa gelisah dan marah dalam menghadapi musibah. Sehingga di dalam dirinya menyatu dua dosa. Ketidakredaan terhadap ketetapan Rabbanya dan tidak bersabar ketika menjalani takdir. Kalau susah sebut Robnya tu Tuhannya. Tuhannya. Rob tu mana Tuhan? Dan jadi tidak Tuhan bersabar ketika menjalani takdir. Bagaimanapun juga, pahala kebaikan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dalam kesimpulan hadis ini dapat kita ambil perlu ada sifat redha. Kalau tidak ada sifat redha, maka kita samalah dengan orang-orang yang bukan mukmin. Sebab orang mukmin ni sebab tidak ada sifat redha. Jadi bila tidak ada sifat keredaan ini, dia akan gelisah, dia akan susah hati, dia akan berbagai-bagai, dia akan menyangka buruk terhadap Tuhan yang Maha Pencipta. Dan tidak akan percaya dengan kekuasaan Tuhan. Ini mereka yang tidak punya redha. Tetapi orang mukmin ni dia hendaklah ada sifat redha. Sebab dengan redha itu dia boleh menenangkan perasaan daripada keluh kesah dan sebagainya. Contoh musibah menimpa seorang mukmin. Kalau dia tidak ada sifat redha, mana boleh dia nak boleh menghadapi hal yang sedemikian rupa.
Contohnya, ya seorang ibu, ya dia kehilangan anaknya. Kehilangan itu maknanya ya kematian anaknya. Lalu ya seorang ibu ini ya dia tidak ada sifat redha. Ya, dia mengatakan dan dia menyangka buruk terhadap Tuhan. Ya Allah, kenapa lah engkau ambil anak aku dulu, tak ambil aku? Aku kan dah tua, ambil aku dulu. Kenapa engkau ambil anak aku? Jadi hal macam ini, dia tidak punya redha, keredaan. Dia sangka buruk terhadap Allah. Ya, tidak, Allah tak adil. Ya. Nah, jadi hal macam ini ya adalah sesuatu yang salah ya dalam segi akidah. Ya, sebab itu terkadang kita ya melihat ya macam mana ya terjadi kepada saudara-saudara kita yang kehilangan anak. Ya, ada seorang ibu ya yang kehilangan anak. Ya, 3 syahid. Ya, 3 syahid. Dia kata ada satu lagi menunggu syahid, kata dia. Dia punya suka anak dia syahid. Ya, macam itulah dia punya yakin pada kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi artinya, kita berpegang kepada hadis ini ya, bahawa dalam masa senang, kita bersyukur. Syukur. Dalam kita susah, ya kita bersabar. InsyaAllah, ya dua-dua ini akan membawa pahala kepada kita. Ya, jangan kita ya menyangka buruk terhadap Allah bukan-bukan. Itu menambahkan azab buat kita. Ya. Kesabaran yang kita boleh ambil adalah kesabaran contoh yang ditunjukkan dalam Al-Quran, ya, iaitu kesabaran para Rasul. Itulah yang perlu diambil tiru. Ya, contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit bukan sehari dua. Dia diuji betul ya, oleh Allah Ta'ala sampai bertahun. Ya, dia sakit bukan sehari dua. Tapi dia tidak keluh kesah. Ya, dia tetap sabar dengan ujian itu. Dia tahu Allah ya akan dia minta kepada Allah kesembuhan. Ya, tapi Allah belum izinkan. Ya, jadi ya bukan dia ya tidak mau minta kepada Allah. Dia minta ya. Dengan akhir-akhir perkataan dia kata apa? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, wahai Tuhanku, sungguh aku ditimpa bahaya. Sedangkan engkau lah sekasih-kasih yang mengasihi. Nah, ini Nabi Ayub. Ya, tapi pada permulaan, ya, dia redha dan dia tidak pernah minta pada Tuhan. Tak pernah minta sembuh pada Tuhan. Kenapa? Ya, dia kata dia segan nak minta ya, kesembuhan pada Tuhan. Sedangkan dia ujian tu baru sedikit buat dia. Ya. Jadi dia segan. Tapi akhir-akhirnya dia minta juga pada Allah. Itu yang doa tadi itulah. Ya. Dalam suratul Anbiya kita boleh jumpa doa tu. Ya. Doa Nabi Ayub. Dan banyak lagi ya contoh-contoh kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi. Contohnya ialah Nabi ya, Ayub alaihissalam. Nabi apa Ayub lah. Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, kesabaran hilang anak. Ya. Anak hilang. Iaitu Nabi Yusuf anak dia hilang. Ya. Dikata oleh anak-anaknya yang lain kata dah mati, Nabi Yusuf dimakan serigala. Tapi ya, Nabi Ayub sabar. Ya. Dia tidak seorang tua yang tidak berdaya nak melawan anak-anak yang dah besar-besar. Ya, dia hanya mengiyakan saja, tapi hatinya tidak. Ya, dia hanya mengiyakan saja. Dia percaya macam itulah kata si ayat Nabi Yusuf dah dimakan serigala. Ya. Tapi hatinya tidak. Ya, dia tetap sabar menunggu. Ya, nak anaknya iaitu Yusuf. Ya. Kemudian hilang pula anak yang kedua, Bunyamin pula. Bila pergi ke Mesir dah ditahan pula. Ini pembesar Mesir. Dah tak balik lagi. Dah dua-dua hilang. Dia masih sabar lagi. Ya, tapi merasa ya, kedua-duanya masih hidup. Ya. Tapi dengan ya, kuasa Allah Ta'ala, kesabaran tadi dibalas. Akhirnya jumpa dua-dua anak ini.
ya, jumpa Nabi Yusuf dan jumpa anaknya Bunyamin. Itulah kesabaran-kesabaran yang boleh diambil iktibar. Okay. Ada juga yang tak sabar. Ya. Ada juga yang tak sabar pun jadi pengajaran juga. Ini Nabi yang tak sabar. Ini Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus dakwah-dakwah, ya, kaumnya tak nak dengar cakap dia. Ya. Akhirnya dia bawa diri, merajuk bawa diri. Itu yang dia naik kapal. Naik kapal yang penuh muatan. Ya, akhirnya undi-undi dia yang kena. Ya. Kena dalam banyak-banyak tu undi tu nak dikurangkan penumpang. Nabi Yunus kena. Dicampakkan dalam laut, rupanya dah ada ikan menunggu. Itu yang jadi makan ikan. Jadi Nabi Yunus pernah mengalami satu peristiwa yang paling dahsyat. Berada di dalam perut ikan yang bau hanyir, dalam keadaan gelap perut ikan, gelap lautan, bertimpa-timpa kegelapan dalam tu, hanya tak ada lain, dia menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang ditasbihkan sepanjang-panjang dalam perut ikan sampai dia pun tak sedar diri, pengsan. Ikan ni pula lama-lama rasa lawyer. Lawyer makan orang ni lawyer dia. Dimuntahkan. Dimuntahkan tu yang Nabi Yunus terdampar sampai ke tepi pantai. Jadi Allah nak menguji. Kerana apa? Kerana tidak sabar tadi. Allah uji. Jadi begitulah kita pun kadang dalam menuntut jalan Allah ni pun kadang kena sabar. Kalau tak sabar tu kadang macam-macam ujian akan sampai kepada kita. Nak belajar kena sabar, nak mengajar kena sabar, dan banyak lagi lah. Terkadang itulah bila kita tak sabar tu, ujian lain tak sampai kat kita. Itu dikatakan, ada Nabi yang tak sabar seperti Nabi Yunus. Tapi akhirnya Allah selamatkan juga dia sebab Allah nak uji saja, nak uji dia. Tapi lepas tu berlipat ganda orang yang mau menerima ajakan dakwah Nabi Yunus. Pada peristiwa itu diceritakan pada orang yang menyelamatkan, akhirnya orang-orang situ semua menerima ajaran Nabi Yunus AS berlipat ganda ramai. Itulah ceritanya. Jadi artinya dalam hal ini perlu ada kesabaran dan keredoan. InsyaAllah dua-dua akan membawa pahala kepada orang mukmin. Dan kita boleh teruskan lagi hadis 28. Silakan baca lagi. Seorang baca pun tak apalah, yang lain boleh dengar kan. Okey, teruskan. Ustazah boleh baca lagi. Sambung. Boleh baca lagi? Tak apa. Baca. Seorang baca tak apa. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah berat, semakin parah, beliau terlihat menderita sekali kerana sakaratul maut. Melihat kondisi demikian,
Fatimah radhiyallahu anha berkata, lirik, alangkah menderitanya ayahanda. Maka beliau Ustaz. Ya. Menganggapi tidak ada penderitaan lagi atas ayahmu sebab hari ini. Sesudah beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahanda yang telah menjawab panggilan Rab Tuhannya, wahai ayahanda yang surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya, wahai ayahanda yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Dan sesudah beliau dikubur, Fatimah radhiyallahu anha bertanya, relakah jiwa kalian untuk menaburkan tanah ke atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Pengesahan hadis. Nanti dulu ya. Okey. Jadi dalam hadis ini, ya, kita boleh ambil pengajaran yang berkaitan dengan semasa kewafatan Rasulullah SAW. Ya, wafatnya Rasulullah SAW, ya, dia menderita sakit berat. Ya. Itu dikatakan bila dia demam, contohnya demam panas. Dia demam panas 2 kali ganda daripada umatnya. Ya. Kalau kita kata demam panas, ya, sebenarnya kita ni baru satu. Nabi 2 kali kita. Ya, kenapa? Nabi katakan, ya, kepada Aisyah bahawa Allah memberikan aku lebih pahala. Sebab itu, ya, Allah, ya, melebihkan aku daripada umat. Jadi kalau kita demam, ya, dia lebih teruk demamnya. Jadi bila dia sakaratul maut, ya, artinya bukanlah, ya, fitrahnya bukan senang. Ya, artinya dia menghadapi juga kesusahan dalam sakaratul maut. Ini kita ingat dalam kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, ya, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya, agar dia nak rasa macam mana sakaratul maut atau kematian. Dia nak rasa saja. Maka Allah telah perkenankan Nabi Idris, ya, rasa macam mana mati. Lalu, ya, dicabutlah nyawanya. Kemudian, ya, Allah nak kembalikan semula nyawa itu. Ya, kata Nabi Idris, cukuplah sekali ini. Ya, tak perlulah nak diulangi. Aku tak sanggup lagi nak merasai. Jadi nak menunjukkan bahawa, ya, sakaratul maut ni memang menyakitkan. Ya, sebab itu kullu nafsin za'iqatul maut. Apa bahasa tu? Tiap-tiap diri akan merasai, rasa. Jadi, ya, rasa sakarat. Ya. Jadi Nabi Idris sendiri, ya, dia tidak sanggup nak kembali lagi, nak merasai kematian sekali lagi, tak sanggup. Sebab itu Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan wafat. Ya. Dalam keadaan wafat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Itu beza dia. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam akan turun semula ke muka bumi ini dalam umur, ya, lebih kurang 30-an. Ya. Macam tu. Ini kuasa Allah Ta'ala. Itu beza kematian Nabi Idris dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi SAW juga, ya, dia merasai begitu berat, ya, ketika sakaratul maut. Itu dikatakan, ya, Nabi, ya, dia mendapat pahala berganda daripada umatnya. Dalam hal musibah pun dia rasa lebih berat, ya, dirasai daripada umatnya. Macam itulah. Tapi yang hadis yang mengatakan Nabi nak mati, dia kata ummati, umatku. Hadis tu rupanya hadis Syiah, orang Syiah. Ya, bukan hadis sahih. Ya. Hadis tu orang Syiah yang bawa. Itu tak sahih hadis tu. Yang Nabi kata ummati, umatku. Dia ingat umatnya. Itu hadis tu kena ingat ramai orang
cerita hal hadis itu. Tapi hadis itu sebenarnya hadis yang lemah, bukan daripada Nabi hadis itu. Dan kalau kita ingat dalam satu doa, Nabi pernah ketika nak sakaratul maut ini, Nabi minta satu bekas kepada Aisyah masa itu. Kepada Aisyah dia minta satu bekas macam kita katakan apa? Cawan. Bukan cawan, mangkuk mangkuk macam tu, diisi dengan air. Lalu Nabi celupkan tangan tadi ke mangkuk tu untuk mencelupkan tangan tadi supaya dapat air itulah. Jadi dicelupkan, kemudian Nabi pun sapukan ke mukanya sendiri, dia buat sendiri ke mukanya, lalu dia berdoa dengan ucapan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi Nabi baca doa tu, ya Allah, mudahkanlah aku pada sakaratul maut. Jadi kalau kita ingat doa tu biasa ditulis doa selamat. Doa selamat. Ada kat situ hujung yang tengah-tengah tu ada ditulis Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Baca tu. Ataupun amalkan doa ini setiap hari lepas solat. Sebab kelebihan dia ketika sakaratul maut, Allah memberikan kita satu kesenangan, kemudahan ketika sakaratul maut. Jadi kalau boleh baca doa doa selamat. Allahumma inna nas'aluka fi salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tu baca tu. Sampai habis. Tak panjang lah ayat tu. Atau dia punya doa tu. Tapi kalau amalkan tu, insya-Allah ketika sakaratul maut, Allah akan mudahkan. Dengan kemudahan yang tak seperti biasa. Mungkin yang susah ni sebab tak amalkan, tapi yang mengamalkan, maka dia akan mendapat kemudahan itu. Kalau boleh dibacalah doa tu. Kalau tak ada tu, bagi tahu, nanti saya boleh hantarkan doa tu dan hendaklah dihafal atau dibaca. Jadikan amalan lepas solat. Jangan tunggu nak mati baru kita baca doa tu. Jadi kita minta sebelum mati. Dah mati tu kalau boleh kita sebagai penutup kita baca tu lagi baik. Itu cerita dia. Jadi kita ingat seorang Nabi pun bukan senang mati. Dia pun menghadapi kesukaran. Jangan kita kata, oh Nabi mati senang. Tak. Nabi pun menghadapi kesukaran ketika dia nak wafat. Itu cerita dalam hadis ini. Baik, kita teruskan lagi dengan kata asing. Ustazah sambung, buka balik mic. Sambung Ustazah, mic tu buka. Okey, dah lah. Dah. Ya tarasyahul karbu, menderita sekali kerana sakaratul maut, yakni sampai beliau tidak sedarkan diri kerananya. Hal itu disebabkan ketinggian darjat dan kemuliaan posisi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dimaklumi, orang yang mendapat ujian terberat adalah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karba abatahu, adakah menderitanya ayahanda. Surah yang mengawali kalimah ini mengisyaratkan ungkapan kesedihan.
maka dapat dipastikan bahawa Fatimah radhiyallahu anha tidak mengangkat suara ketika mengucapkannya. Sebab jika tidak demikian, ayahnya Rasulullah SAW pasti akan melarangnya berbuat itu. Tatkala menyaksikan rintihan ayahandanya akibat sakit parah yang dialami, rasa sakit itu terasa pula dalam hati Fatimah. Tetapi meskipun begitu, dia berusaha menahan lidahnya yang disertai dengan kesabaran dan keredaan atas apa yang terjadi di depan Tuhannya. Sesungguh dia tidak menodai kesempurnaan imannya, tetapi hanya menunjukkan kesungguhan kasih sayangnya. Lagi. La karma ala abiku. Tidak ada penderitaan lagi bagi atas ayahmu. Maksudnya ayahmu Nabi SAW tidak akan tertimpa kesusahan atau penderitaan yang menyakitkan lagi. Sebab beliau akan berpindah dari dunia yang penuh kekerohan menuju ke syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Beliau akan berpindah dari alam yang penuh cubaan dan ujian menuju ke alam abadi yang penuh kejernihan. Ajaba Rabba da'ahu, yang telah menjawab panggilan Tuhannya, iaitu Nabi SAW telah menyambut panggilan Allah SWT. Di dalamnya terdapat isyarat terhadap ketetapan Rasulullah SAW terkait pilihan yang diberikannya. Jika beliau memilih pergantian dan penemuir Tuhannya. Al-Firdaus, surga Firdaus, surga yang dalamnya terdapat berbagai macam pepohonan dan bunga-bungaan, iaitu surga yang tertinggi. Semoga dengan kurniaan dan anugerahnya Allah SWT menjadikan kita kaum muslimin sebagai pewarisnya. Ada yang berpendapat bahawa kata Al-Firdaus berasal dari bahasa Romawi yang diarabkan atau kata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab. Tetapi pendapat ini tidak benar sebab kata tersebut tercantum dalam Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa Arab yang jelas. Ma'wahu, tempat tinggalnya. Nan'ahu, memberitahukan wafatnya, yang dimaksud adalah menyampaikan berita kematian Rasulullah SAW kepada Jibril. Baik ya. Jadi dalam kesimpulan yang disebutkan dari ungkapan-ungkapan kata-kata Arab ini, ia nak menunjukkan bahawa Fatimah dia salah satu anak Nabi SAW yang hidup, yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi sebab itu Nabi tidak punya anak lelaki. Kalau Nabi punya anak lelaki, sudah tentulah lagi keturunan ini mungkin diagungkan lebih daripada Allah pun boleh. Jadi kadang hanya disebut cucu Nabi pun orang-orang dah melampau-lampau menyanjungnya. Padahal dikatakan cucu Nabi. Dan kita kena ingat bahawa kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan Nabi anak lelaki. Sebab Allah katakan bahawa Allah katakan bahawa Nabi itu khataman Nabiin, iaitu penyudah Nabi-Nabi. Dan Nabi tidak ada punya waris. Sebab anak Fatimah tidak boleh dikatakan sebagai keturunan Nabi. Nah, sebabnya apa? Anak Fatimah Hasan bin Ali bin Abu Talib. Jadi artinya dia tak kepada Rasulullah. Kalau dia ada anak lelaki, sudah tentu dia anak-anaknya akan bin kepada Ibrahim. Contohnya Ibrahim bin Muhammad. Jadi memang silsilah tu keturunan Nabi. Sebab itu
Nabi tidak ada anak lelaki. Ya. Jadi artinya bahawa ya tidak boleh seseorang itu mendakwa yang dia ni adalah keturunan Nabi. Tak boleh nak mendakwa. Ya. Dia keturunan Nabi. Sebab Nabi tidak ada keturunan anak lelaki. Silsilahnya tidak ada keturunan lelaki, artinya dia tidak ada keturunan ya, daripada Nabi. Macam tu. Ya. Dan ya, kalau mendakwa keturunan Nabi, memanglah kita semua ni keturunan Nabi, Nabi Adam. Itu boleh. Kita ni semua keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi tidak boleh mengatakan seorang tu mendakwa saya ni keturunan Nabi. Tak boleh. Ya, sebab Nabi tak punya anak lelaki. Yang ada ialah Fatimah. Ya, ada anak Hasan dan Husain itu sebagai cucunya. Ya. Itu pun dah meninggal. Jadi ya, dalam hal ini ya, kita tengok Fatimah ada bersama dengan ayahnya ketika itu dalam keadaan nazak. Ya. Dan Fatimah ini tidak boleh berkata apa-apa. Walaupun memanglah sedih melihatnya, ya, dia tidak berkata apa-apa buat ayahnya. Sebab ayahnya dia tahu akan pergi dan tidak akan merasai sakit lagi seperti yang dialami ketika itu. Jadi dia akan pergi dan ya, menuju kepada tempat yang lebih baik lagi yang dijanjikan, iaitu Jannatul Firdaus ataupun surga Firdaus. Artinya dia Nabi tidak akan merasai sakit lagi. Itulah yang dikatakan oleh Fatimah, ya, anak kepada Nabi SAW, ya, anak perempuan Nabi SAW. Jadi Nabi sudah pergi, ya, meninggalkan tempat yang dikatakan penuh dengan kesengsaraan. Dia pergi kepada satu alam yang ya, penuh dengan kenikmatan. Itu ya, Fatimah ia merasai demikian. Ayahanda ataupun ayahku tidak akan merasai sakit lagi. Inilah sakit yang terakhir dia rasai. Lepas tu dia akan ya, berada di tempat yang penuh dengan kesenangan, keistimewaan. Itulah yang dijanjikan. Ya, jadi jangan kita katakan, Nabi pun susah sakit, kita pun mengatakan sangka buruk terhadap Nabi. Ya, kan Nabi sendiri kata bahawa ujian yang paling berat sekali ialah kepada para Nabi. Para Nabi. Jadi artinya, memang ujian berat ya, kepada para Nabi. Itu ujian yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ujian yang paling berat ialah ujian para Nabi. Dosa yang paling besar sekali ialah yang membunuh para Nabi. Itu pula. Baik, kandungan hadis teruskan. Sekejap. Kandungan. Sekejap. Okey, teruskan kandungan hadis. Buka mic. Buka mic. Salah. Mic tak buka. Cakap sendiri. Juga ketika menghadapi kematian yang demikian untuk meninggikan darjat dan menambah pahala mereka. Diperbolehkan bersedih atas seorang yang menghadapi nazak, yakni sakaratul maut, seperti halnya ucapan Fatimah radhiyallahu anha. Dan perbuatan ini tidak termasuk ratapan yang dilarang. Diperbolehkan pula menyebutkan sifat-sifat orang yang sudah meninggal. Kehidupan setelah kehidupan dunia ini adalah lebih baik bagi para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi para pengikut mereka. Dunia adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Sedangkan bagi orang mukmin, alam akhirat terlepas dari semua itu. Ya. Maknanya ya, sifat yang dikatakan meratap, ya. Jadi Fatimah dia tidak meratap, dia menghadapi dengan tenang. Jadi kalau kita menghadapi orang ketika sakaratul maut, ya,
Kita juga disuruh supaya mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Kita disuruh mengajar kalimah la ilaha illallah. Lakinu ala mautakum, kata Nabi. Maknanya talqinkanlah orang yang mau mati kamu la ilaha illallah. Talqin itu mana ajar, ajarkan. Itu mana talqin. Ajarkanlah orang yang nak mati kamu la ilaha illallah. Jadi kita yang menghadapi ketika orang tu sakaratul maut nak meninggal, maka kita ajarkan dia la ilaha illallah sampai dia mengucapkan ataupun dia mengikut. Mulut tu mana mengikut kita cakap walaupun tak bersuara, tapi nampak dia komat kamet seperti mengikut apa yang kita cakapkan. Dan kita jangan ulang-ulangkan seandainya dia sudah mengucapkan, supaya apa? Ia jadi terakhir, kalimat terakhir buatnya. Jangan diulang-ulangkan. Orang kita selalu mengajarkan begitu panjang. Dia ajarkan apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu baru nak masuk Islam. Jadi jangan tambah dengan Muhammad Rasulullah. Akhiri dengan kalimah la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah. Itu kita salah. Jadi kita ajarkan la ilaha illallah sahaja. Jangan ditambah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu kalau nak mengajarkan orang baru masuk Islam tu kita bolehlah sebutkan dua kalimah itu. Tapi kalau orang yang nak mati, kita naklah ajarkan la ilaha illallah. Inilah yang dihadapi oleh Fatimah, dia tidak meratap. Dan kita juga diajarkan supaya kita jangan sampai meratap-ratap macam mana ratapan jahiliyah. Sampai menarik-narik rambut, mengoyak-ngoyakkan baju, seolah-olah dia prihatin kepada si mati. Dengan berbuat demikian, prihatin kepada si mati. Jadi hal itu hal jahiliyah. Kita jangan ikut. Kalau ada orang-orang kita masih lagi macam tu, artinya itulah perbuatan jahiliyah yang masih diwarisi. Kita kena nasihatkan dia, kena tenteramkan dia. Mungkin dia tak tahu. Kita kena nasihatkan dan tenteramkan dia. Inilah yang dihadapi oleh siapa? Fatimah. Anak kepada Rasulullah SAW, macam mana ayah dia ketika wafat. Kita ingatkan kalau Nabi mati senang, senyum senang. Rupanya dia juga menghadapi begitu berat. Kita tak tahu macam mana dia beratnya ketika Rasul sakaratul maut. Yang tahu benar-benar ialah Fatimah, Aisyah, ataupun orang yang berada di saat itu, yang lebih tahu macam mana penderitaan ketika dia sakaratul maut. Jadi sebab itu bila kita menghadapi menghadapi saat yang demikian, maka kita sebagai orang yang faham, hendaklah memberikan nasihat kepada orang-orang lain yang tak faham. Jadi supaya apa? Supaya suasana itu tidak seperti suasana zaman jahiliyah, ataupun supaya suasana itu benar-benar memberi ketenangan kepada si mati. Sebab dalam hadis kan dikatakan bahawa kita meratap sama dengan mengazab si mati. Macam tu. Jadi kita jangan meratap sehingga mengazab si mati. Macam itulah ceritanya. Jadi sebab itu dalam hal yang dikatakan sakarat. Sakarat ni maknanya apa? Mabuk.
Ya, bahasa Arab ni sakarat ni mana mabuk. Ya. Al-maut tu mati. Jadi sakaratul maut mana kemabukan mati. Ketika nak mati tu dianggap sebagai dalam keadaan mabuk. Okay. Tak ingat lagi, tak nampak lagi siapa di depannya. Tak nampak lagi dunia yang sedang dia duduk. Dia tak ingat lagi. Dia sudah berada di satu alam yang lain. Sebab itu bila diperdengarkan kalimah la ilaha illallah di telinganya, ketika khayalan itu, dia terdengar. Ya. Dalam keadaan dia khayal jauh tu, dia pun terdengar. La ilaha illallah. Ya. Kalau kalimah. Jadi, kadang tak dapat macam orang mimpi. Orang mimpi. Ya. Jadi macam tu lah maknanya. Ya. Didengarkan apa pun dia tak kisah. Tak kisah. Jadi macam tu. Jadi bila kita dengarkan, dia dengar tu macam mimpi lah, macam seolah dia mimpi. Tapi kadang fokus tu boleh sampai juga kepada dia. Itu yang kadang setengahnya dia boleh mengikut. La ilaha illallah, dia pun ikut. La ilaha illallah. Mana fokus tu dia balik. Balik daripada ke khayal yang jauh tadi. Dia jauh khayal tu. Ketika tu dia khayal jauh. Ya. Jadi bila disebutkan kalimah la ilaha illallah, dia pun balik kepada sedar kepada khayalan tu. Itu dia ikut.